Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan sambung lagi kelas Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi di bawah pelajaran yang ke-10 di dalam tajuk Qawaidur Rasmil Uthmani. Dan kita membincangkan tentang kaedah yang kedua pada resam Uthmani iaitu az-ziyadah. Sebelum ni kita tengok az-ziyadatul alif. Penambahan huruf alif selepas waw jama'. Kali ini pula kita akan tengok penambahan huruf yang kedua, iaitu ziyadatul ya illati tuktabu wa la tuqra. Penambahan huruf ya yang ditulis tapi tidak dibaca. Kita tengok dia kata apa dekat situ. Okey, makanatil hamzatu fihi maksuratan wa lam yataqaddam 'alayha alifun fazidat fihi al-ya'u fi thalath kalimat. Sekiranya makanatil hamzah, makanatil hamzatu fihi maksurah. Sekiranya di dalam kalimah tersebut ada hamzah yang berbaris kasrah. Dalam kalimah tersebut ada hamzah yang berbaris kasrah. Walam yataqaddam 'alayha alifun, dan tidak didahului dengan huruf alif. Maksudnya hamzah baris kasrah, sebelum dia tak ada huruf alif. Fazidat fihi al-ya'u fi thalath kalimat. Maka ditambah huruf ya pada 3 perkataan yang tersebut ini. Pada 3 perkataan yang akan saya sebutkan. Apa dia kata sini? Penambahan huruf ya ni dia berlaku pada kalimah yang ada hamzah yang berbaris kasrah, sebelum dia tak ada huruf alif. Maka akan ditambah ya pada perkataan-perkataan yang tertentu. Maka ini adalah perkataan yang khusus. Dia tak ada kaedah umum. Dia cuma perkataan-perkataan yang tertentu. Ini yang saya sebut tadi sebelum ni, pada kelas yang sebelum ni. Maka az-ziyadah dia boleh berlaku pada kaedah umum, dia ada kaedah umum, dan berlaku juga pada perkataan-perkataan yang tertentu ataupun tempat-tempat yang tertentu. Maka untuk ziyadah ya ni kita akan cerita perkataan dan tempat-tempat yang tertentu
yang ditambah huruf ya pada dia. Okey. Okey, kita tengok perkataan yang pertama, afa'in. Perkataan pertama, afa'in. Selepas hamzah ditambah huruf ya. Tapi ya tu kita tak baca. Kita tak baca panjang. Kita baca afa'in. Sebab tu dalam mushaf dia ada tanda bulat dekat atas ya tu. Menandakan huruf ya tu dia tak baca. Kita tak pakai ya tu. Untuk perkataan afa'in sini, dia ada dua tempat. Dalam Quran hanya ada dua tempat ni je. Pertama dalam surah Ali Imran, afa'im mata. Yang kedua dalam surah Anbiya, afa'im mitta. Jadi hanya pada dua tempat ini sahaja perkataan afa'in ditambah ya selepas hamzah pada tulisan, tapi kita tak baca. Ini adalah perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, naba'i. Di dalam surah Al-An'am, walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Jadi perkataan naba'i pada surah Al-An'am, pada ayat tersebut ditambah ya selepas huruf hamzah. Hanya pada perkataan ini sahaja. Naba'i dia ada beberapa tempat dalam Al-Quran. Tapi hanya khusus pada satu tempat ini sahaja perkataan naba'i yang ditambah ya selepas huruf hamzah. Iaitu pada surah Al-An'am ayat walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Maka pada tempat selain daripada tempat ni, dalam surah Al-An'am juga, likulli naba'im mustaqar. Tidak ditambah ya. Dia tulis nun, ba, hamzah sahaja. Tak ada ya. Begitu juga dalam surah An-Naml. Binaba'in yaqin. Min saba'in binaba'in yaqin. Pun sama. Tidak ditambah ya selepas huruf hamzah. Tempat yang lain, min naba'i Musa. Pun tak ada ya. Tidak ditambah ya. Dan juga pada surah An-Naba, anin naba'il azim. Juga tidak ditambah ya. Jadi pelajar-pelajar kena ingatlah. Takut keluar soalan. Tulis perkataan betul lah, tapi bagi ayat yang lain pula. Kalau nak selamat, tulis perkataan sahaja. Naba'i. Tapi sebagai maklumat tambahan kepada pelajar-pelajar, hanya satu tempat di dalam surah Al-An'am, iaitu ayat walaqad ja'aka min naba'il mursalin ditambah ya selepas hamzah. Dan perkataan naba'i pada selain tempat tadi tidak ditambah ya. Cuma tulis nun, ba dan hamzah saja. Mengikut kaedah asal. Nanti kita akan masuk bab hamzah. Kita akan masuk bab hamzah, kita akan cerita huruf hamzah yang berbaris, yang berada di hujung. Dia akan letak rumah alif. Nanti kita akan cerita lah. Tapi untuk perkataan yang selain daripada surah Al-An'am tadi, ayat yang tadi tu, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dia ikut kaedah asal. Dia ikut kaedah umum. Dia ikut kaedah umum resam Uthmani. Cuma satu tempat tu saja yang ditambah ya. Kemudian yang ketiga, wa malaihi. Contoh dia wa malaihi. Semua perkataan mala'i. Semua perkataan mala'i. Hamzah dia majrur. Baris bawah. Semua perkataan mala'i yang majrur dan yang mudhaf akan ditambah ya selepas hamzah.
Contoh dia wa malaihi. Dan wa malaihim. Okey. Ini semua tempat dalam Al-Quran. Semua perkataan malai dalam Al-Quran yang majrur dan yang mudhaf akan ditambah ya selepas hamzah. Contoh malai wa malaihi ataupun wa malaihim. Okey. Jadi perkataan yang bukan majrur, contoh dia wa malaahu. Wa malaahu. Hamzah tu dia tak majrur. Dia terkeluarlah daripada kaedah ni. Ataupun perkataan al-mala'u yang bukan mudhaf. Ilal mala'il a'la. Mala'u, mala'i dekat situ dia bukan mudhaf. Dia majrur lah tapi dia bukan mudhaf. Ilal mala'il a'la. Maka dia terkeluar daripada kaedah ni. Dia terkeluar daripada pengkhususan ini. Perkataan, hanya perkataan mala'i yang majrur dan yang mudhaf sahaja yang ditambah ya. Untuk selamat, belajar-belajar, tulis contoh yang ada dalam buku teks sahajalah. Cumanya saya terangkan, saya jelaskan sebagai maklumat tambahan untuk belajar-belajar. Dan ulama Resam juga berpendapat, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahawa penambahan ya pada perkataan-perkataan ini sama ada ya tersebut dia jadi rumah yang kedua bagi hamzah. Hamzah tu dia dah ada dah rumah alif tu. Tapi dia letak ya tu untuk rumah yang kedua. Rumah juga. Ataupun penambahan ya di sini sebagai untuk menjelaskan, nak bagi tahu bahawa hamzah tu kasrah. Penambahan ya ni untuk bagi tahu hamzah tu adalah berbaris kasrah. Ataupun ada juga yang berpendapat penambahan ya di sini sebab ada makna yang tersirat. Contohnya perkataan nabai tadi. Semua tempat nabai tak ada ya. Hanya satu tempat ni sahaja yang ada ya. Hanya satu tempat pada surah Al-An'am yang ada ya. Tempat lain tak ada ya. Jadi dekat sini ada ulama pendapat bahawa ada makna yang tersirat pada perkataan naba'il mursalin itu. Perkataan nabai itu dia bukan bermaksud nabai yang sama dengan perkataan yang lain dalam Al-Quran. Itu adalah beberapa pendapat yang ulama cerita sebab apa ditambah ya lah. Ini adalah penambahan huruf yang kedua. Sekiranya pelajar kurang jelas ataupun ada persoalan, boleh rujuk pada guru halaqah masing-masing dan boleh juga bertanya pada saya. InsyaAllah saya akan jawab. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.